Mulut kita ni sebut Allah maghfirli. Ya Allah, tolong ampun dosa aku, ya Allah. Taubat ni tak semesti kena bersila, kena semayang sunat 2 rakaat. Tak semesti. Taubat ni memadai dengan kita buat 3 perkara je. Dalam kita taubat. Apa dia? Yang pertama, menyesal di atas perbuatan yang kita buat dahulu. Menyesal, ya Allah aku menyesalnya, ya Allah. Yang kedua, kita buang segala punca maksiat. Ni cara taubat kan. Kita buang. Dulu kita jadi maksiat ni punca apa? Kerana pakai pakaian ni lah. Kita buat maksiat ni kan. Ambil je pakaian tu, bakar pakaian tersebut. Senang ceritanya. Rugi ustaz, pakaian tu mahal. Kita sebut demikian. Biar rugilah untuk dunia, untung untuk akhirat. Kita jawab demikian. Kita kan, punca kita buat maksiat apa dia? Punca an yuqli'a anil maksiyah. Kita buat maksiat ni, punca apa dia? Kita buat balik maksiat. Kerana kita tengok gambar-gambar lama. Gambar-gambar lama kita ni kan, membangkitkan kenangan lalu, dia panggil. Mengingatkan balik cerita-cerita lama kita. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. Okey, boleh dah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa ansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin, amma ba'd. Jemaah sekalian, syukur pada Allah kerana kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita teruskan perbincangan kita tentang Nahrul Hayah. Satu tajuk yang panjang, kita cerita tentang suasana kita di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kenapa kita membincangkan tajuk ini? Tujuannya supaya antara benda yang besarnya supaya kita tidak teraba-raba bila kita sampai di padang mahsyar Allah nanti. Ramai di kalangan kita ni, walaupun kita ni belajar sekali seminggu dan 2 minggu tak datang, tapi walaupun begitu kita belajar ini sendirinya. Kita harap supaya bila kita sampai di akhirat nanti, kita dah sampai dalam keadaan yang kita ni tidaklah dalam keadaan yang tak tahu arah tuju ke mana. Dan kita belajar ini nak suruh kita ni tahu bekalan-bekalan apa yang patut kita ada, dan macam mana nak suruh kita bila kita sampai di akhirat nanti, kita ni dalam keadaan yang selamat sampai menuju matlamat, itu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak ada ilmu ini, tak ada ilmu yang sebegini, maka susah sangatlah dan sukarlah untuk kita nak masuk dalam syurga Allah. Nak masuk syurga Allah ni, kita kena tahu apa yang patut kita lakukan dalam hidup kita supaya kitanya bila sampai di akhirat terselamat daripada suasana bencana-bencana, azab-azab yang di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti pada firman Allah Taala pada pengajian yang dalam bulan Ramadan tu, kita cerita tentang wa yunajjiyallahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Ni Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang waktu mana amal kita minta tunggangilah aku sepanjang aku menunggang kamu di dunia dahulu. Sampai demikian kan tajuk kita ni. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dan kami selamatkan orang yang bertakwa dan juga orang yang kerana kemenangan mereka tersebut la yamassuhumus su', mereka ni tidak akan disentuh sikit pun
yang disebut dengan su. Su ni maknanya benda-benda yang buruk dan juga benda yang keji yang berlaku di padang mahsyar Allah. Wala hum yahzanun, dan mereka ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut bila mereka boleh masuk dalam syurga tu, mereka tidak akan ada perasaan duka cita langsung terhadap apa yang mereka lalui ini. Amalnya membawa ke hadapan Allah Taala dan berkata, ana ulang sikitlah. Kita berhenti kat bawah tu bagi orang kafir tu kan. Tapi ana nak sebutnya tentang amal orang yang soleh ni. Amal yang membawa ke hadapan Allah Taala, amalnya membawa ke hadapan Allah Taala dan berkata, ya Tuhan, orang yang beramal di dunia akan mendapat hasil amalnya. Semua peniaga dan pembuat barang mendapat perniagaannya. Selain temanku ini yang dirinya telah sibuk untuk kamu. Allah Ta'ala berfirman, apakah yang kamu minta? Dia menjawab, keampunan dan kasih sayang. Atau yang serupa dengan itu. Allah Ta'ala berfirman, aku telah mengampuninya. Bila Allah sebut begitu, kemudian dia diberi pakaian kemuliaan dan diberi kepadanya mahkota kewibawaan yang bertatahkan mutiara dan cahaya sejauh 2 hari perjalanan. Untuk orang yang masuk dalam syurga. Dia lalu berkata, wahai Tuhanku, kedua ibu bapaku telah sibuk. Sementara semua yang melakukan amal dan perniagaan memasukkan kedua ibu bapanya dengan amalnya. Lalu diberikanlah kedua ibu bapanya serupa dengan apa yang diberikan kepada hamba Allah tadi. Maknanya sama juga pahala yang didapat ini. Bagi orang kafir, amalnya berbentuk amat buruk. Beza orang mukmin dan orang kafir. Anda pernah sebut pada jemaah sekalian kan, di dunia ni kita ada 3 je kelompok. 3 je kelompok. Orang mukmin, orang kafir, orang munafik dia panggil. Walaupun kita ni sebut bangsa Melayu, Cina, India, sebenarnya Allah tak pandang yang bangsa tu. Yang Allah pandang ni 3 ni je yang diambil kira di sisi Allah. Kerana bangsa ni, kenapa Allah buat bangsa banyak sangat bangsa ni? Lita'arafu. Allah sebut untuk kamu saling kenal mengenali. Tu tujuan untuk kamu dapat ilmu je daripada bangsa yang berbeza-beza. Kita kan katakanlah bangsa Johor dengan bangsa Kelantan. Tentu dengan kita sebut bangsa begitu tu, maka kita boleh tahu PL perangai. Orang Johor lain, orang Kelantan lain. Jadi kita dapat ilmu daripada mereka tersebut. Ilmu di sudut amalan kehidupan mereka. Tu je yang Allah nak buat. Ada pun yang ni, yang 3 kelompok ni, Allah bezakan di sudut amalan yang mereka lakukan. Orang kafir, amal dianya dalam bentuk yang buruk. Dan baunya amat busuk yang duduk di sebelahnya. Orang kafir. Setiap kali ada yang mengejutkannya, yang mengejut, maka dia menambahkan lagi kebusukan itu. Menambahkan lagi keburukan itu. Dan setiap kali mana dia ketakutan, maka dia semakin menambahkan lagi. Menambah maksudnya, kalau dia ada benda yang terkejut, lagi tambah. Kemudian lagi yang disebut dengan dia rasa takut, lagi tambah. Tambah buruk tadi. Buruk tu semakin memburuk, semakin memburuk. Itu cara amal mereka tersebut. Dia bertanya, sesungguhnya teman yang buruk, siapakah kamu? Orang kafir ni, orang yang tak mukmin ni, dia sibuk tanya, kau duduk sebelah aku ni, kau siapa ni? Kamu ni siapa? Yang jadi semakin teruk ni. Amal menjawab, adakah kamu tidak mengenal aku? Allah jelmakan amalan-amalan kita ni dalam bentuk macam makhluk sebelah ni. Duduk sebelah. Kemudian lalu dijawab, adakah kamu tidak mengenali aku? Dia menjawab, tidak. Amal menjawab, aku adalah amal buruk kamu. Aku ni yang kamu suka membawang dululah. Senang gitu. Aku ni yang kamu buat benda yang tak baik dulu, aku dia lah. Sekarang bau busuk kan? Kemudian itulah sebabnya kamu melihat aku buruk dan amal kamu itu pun busuk. Kalau kita perhatikan amalan yang buruk ni kan, na'udzubillah min dzalik lah. Orang kafir kan minum arak misal contoh. Minum arak ni minum air kencing syaitan. Air kencing orang pun orang tak minum. Air kencing syaitan kamu nak minum. Maknanya busuknya kamu. Perangai kamu. Kalau kita duduk sebelah orang minum arak kan. Duduk sebelah minum arak tu. Tak boleh tidur kita. Atas kapal terbang kan. Kita naik kapal terbang tu.
Duduk sebelah orang minum arak. Allah, tension terus. Rasa nak pelepuk-pelepuk je muka dia. Kata. Kan, sekejap-kejap minta arak. Sekejap-kejap minta arak. Kita ni, dia bau arak tu. Bau tu sampai menyengat. Sama dengan orang isap rokok je kan. Orang yang isap rokok tu, kalau kita duduk sebelah orang isap rokok tu, yang isap rokok tu sama je. Tapi, yang orang sebelah ni, sakit hati tak tahu nak cerita. Nak sebutnya gambaran bagaimana yang kalau rokok tu pun orang duk bincang lagi, hukum dia. Arak ni jelas-jelas dah haram. Dalam keadaan jelas-jelas haram tu, dalam keadaan seperti itu, bau busuk tu sampai bila? Sampai di akhirat Allah. Busuknya amal ibadah dia tadi. Sebab tu, kamu melihat aku buruk dan amal itu semakin busuk. Itulah sebab kamu melihat aku dalam keadaan busuk. Aku akan naik kepada kamu dan menunggang kamu selama kamu telah menunggang aku di dunia ini. Itu jadi demikian. Macam orang yang berzina. Orang yang berzina, dia hidup dia dengan berzina. Hidup dia. Lama-lama datang penyakit AIDS. Lepas tu membusuk. Sampai bila ni? Sampailah dia dan sampai di akhirat Allah SWT nanti. Amal tersebut, amal yang kamu buat tu, sekarang kamu tunggang baliklah aku. Tunggang balik pada dia aku yang kamu buat lakukan itu. Allah berfirman, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yadhirun. Ucapan mereka itu menyebabkan mereka memikul sepenuhnya dosa-dosa mereka pada hari kiamat nanti. Kata-kata yang keluar daripada mulut mereka tersebut, awzarahum kamilatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, wa min awzaril ladzina yudillunahum, dan sebahagian dosa mereka, orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahawa mereka disesatkan. Ingatlah amat buruk dosa yang mereka pikul itu. Maknanya pengikut-pengikut mereka tersebutlah. Siapa-siapa yang jadi pemimpin, kemudian dia memimpin orang jadi sesat. Orang yang dipimpin ni pula ikutlah jadi buat benda yang sesat juga. Semua dosa-dosa yang dipimpin ni menimbun atas diri dia. Sebut. Kerana apa dia? Orang ni, dia tak tahu pun dia sesat. Tapi oleh kerana dia dapat pemimpin yang sesat. Bila dapat pemimpin yang sesat, dia pun ikut sama. Ikut sama tersebut, yang bawa ni, yang ni lah menimbun dosa. Dosa yang orang ni. Tanpa Allah kurangkan dosa untuk orang. Sebab tu, dosa pemimpin ni, auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Yang dia pimpin tadi, yang ni dosa pemimpin, kalau silap dia pimpin, menjadikan bebanan untuk dia di akhirat nanti. Orang yang boleh pimpin dengan cara yang baik, dia bawa ke dalam syurga Allah SWT, pahala dia berpanjangan untuk diri dia. Itu kita ni, kalau kita jadi pemimpin, ya, setiap di kalangan kita ni pemimpin. Pimpinlah kepada jalan agama. Jangan pimpin dalam hidup kita ni jalan-jalan yang menyebabkan akhirat nanti kita menyesal. Kerana apa dia? Aku ni silap lah pergi kahwin dengan dia ni kita. Aku ni salah lah pergi pilih orang ni. Aku ni silap lah pergi duduk sebelah dengan dia ni. Rugilah pada diri kita. Waktu bila kita nak tahu orang yang kita nak pimpin kita ni, pastikan betul-betul orang ni boleh bawa kita ke syurga Allah SWT. Kalau orang yang bawa kita ni tak boleh bawa ke syurga Allah, dengan kita terhumbat ke dalam neraka Allah SWT. Rugi pada kita. Sebab tu suami kita kena sentiasa ingatkan dia bahawa kami ke syurga Allah. Bagi tahu pada suami kita bahawa kami ke syurga Allah. Bagi tahu pada ketua kita dalam company kita bahawa kami ke syurga Allah. Kemudian bagi tahu kita kepada pemimpin negara kita, masyarakat, bahawa kami ke syurga Allah. Jangan bawa kami untuk sekadar pembangunan dunia, tapi sampai di akhirat masuk dalam neraka Allah SWT. Tak ada manfaat langsung dalam hidup kita jadi demikian. Gambaran tersebut bukan hanya bersifat imajinasi, tidak. Ini bukan khayalan, tetapi berdasarkan hadis Qais bin Asim al-Minqari, bahawa Nabi SAW bersabda, kamu mempunyai qarin. Semua di kalangan kamu ni ada qarin. Kita ni ada qarin. Qarin ni maknanya malaikat
yang dilahirkan untuk bersama dengan kelahiran kita. Tak semua di kalangan kita ni ada qarin yang mengikut ada di kita ni. Dia dikebumikan bersama kamu dalam keadaan hidup, tetapi kamu dikebumikan bersamanya dalam keadaan mati. Disebut demikian. Kamu waktu mana dikebumi, kemudian jika dia mulia, maka dia akan memuliakan kamu. Tetapi jika dia tercela, maka dia akan mengabaikan kamu. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dia akan dikumpulkan hanya dengan kamu. Kamu tidak dibangkitkan hanya bersamanya, dan kamu tidak ditanya hanya tentangnya. Oleh kerana itu, jadikanlah dia soleh. Qarin ni biarkan jadi soleh. Maksudnya apa dia? Kita ni jangan hipokrit, jangan. Kerana yang bersama dengan kita ni sentiasa pandang pada kita. Sentiasa ikut pada diri kita. Kadang-kadang kita ni kan, depan orang nampak warak je. Belakang orang buat jahat. Ada juga demikian. Qarin ni ikut juga. Sebenarnya tuan aku ni jahat, dia sebut. Bukannya baik pun, dia sebut. Dia jadi demikian. Sebab tu Islam ni, dia kena jadi selaras dalam hidup kita. Jangan kita ni, kat sini jadi elok. Kat sana pula jadi buruk. Jangan. Rasulullah pesan pada kita demikian. Jangan hidup kita ni, bila kita pilih syurga, berjalanlah kita ke syurga, jangan berpaling lagi ke neraka. Itu kaedah dalam hidup seorang mukmin. Jangan kita kata, saya ni pilih dua-dua Ustaz. Pilih apa? Pilih dua-dua. Saya ni buat dua-dua pun. Saya buat dua-dua. Yang baik pun saya buat, yang jahat pun saya buat. Dia jadi demikian. Ini ada orang kita jenis demikian. Bila datang masjid, jadi warak je. Bila pergi ke pasar raya, lain terus dia. Jangan gitu dalam hidup. Kita ni kena jadi sama je dalam hidup kita. Bila kita ni dalam keadaan, kalau kita berubah peribadi kita, nanti yang berubah apa dia? Ni, qarin kita. Qarin kita ni, dia berubah. Berubah dia tersebut, terkesan sampai dalam kubur kita nanti. Bawa amalan kita tengok, kau ni siapa ni? Buruk sangat ni. Rupa-rupanya qarin kita. Amalan kita ni, yang Allah jadikan jadi memburuk dan membusuk. Dia panggil demikian. Yang ni yang kita kena jaga pada kita. Oleh kerana itu, jadikanlah dia soleh. Jadikanlah yang bersama dengan kita ni soleh. Kita ni kan kadang-kadang, Ana sebut tadi lah, buat dua-dua. Quran pun dengar, lagu pun dengar. Dia panggil. Dua-dua. Lepas tu, yang teruknya, rajin dengar lagu daripada rajin dengar Quran. Lama-lama, qarin tu jadi macam tu lah. Dalam hidup kita. Amalan kita pun jadi buruk. Buruk je. Kerana apa dia? Kerana kita bercampur amalan kita. Jangan. Sebab tu Ana sebut, kalau kita dah pilih jalan ke syurga, jangan berpaling lagi ke neraka. Hidup orang mukmin ni, bila aku bertekad nak ke syurga. Jadi bila bertekad nak ke syurga tu, buatlah amalan-amalan ke syurga. Jangan sampai peringkat kita ni bercampur-campur. Ada masa kita ni, masa nak jadi baik, yang teruknya kita banyak yang jadi buruk pada diri kita. Oleh kerana jika dia soleh, maka kamu akan gembira dengannya. Disebut demikian. Hadis Qais bin Asim al-Minqari. Rasulullah sebut demikian. Sedangkan jika dia buruk, maka kamu akan mengalami keburukan daripadanya, dan dia adalah amal kamu. Tu. Kalau ada orang nak faham lagi, qarin tu apa Ustaz? Amal kita lah. Amal kita, senang kita ni. Amalan yang kita buat. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tiap-tiap di kalangan kita ni semua lahir dengan ada qarin. Ada qarin. Semua lahir ada qarin. Sahabat tanya Rasulullah, bahkan kamu ke ada qarin ya Rasulullah? Ya, bahkan aku. Cuma qarin aku telah diislamkan awal. Beza dengan kamu. Kamu ni qarin kamu tu apa dia? Bila kamu dah akhir balik, baru terbentuk qarin kamu. Nak jadi macam mana? Pada diri kamu itu sendiri. Ni baru kita boleh faham kan? Amalan kita tu sebenarnya qarin kita. Tu yang dalam hidup kita. Dia yang akan bentuk pada diri kita ni sendiri. Kadang-kadang bila kita dah meninggal dunia, orang dengar suara kita. Orang dengar suara kita dalam rumah kita. Apa dia? Amalan kita dah tu. Qarin kita ni. Terdengar suara. Isteri kita ni dengar suara arwah suami dia.
Arwah suami dia, panggil nama dia. Itu amalan dia. Amalan yang dia buat atas dunia dahulu, yang belum dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia berterusan hidup dan saat demikian. Para hadirin sekalian, boleh ilmu lah ni hari ni dia panggil. Yang kita boleh faham pada kita. Kadang-kadang dengar menangis, budak menangis. Menangis. Dengar suara arwah yang menangis dalam rumah. Arwah yang menangis dalam rumah. Itu apa dia? Ni amalan yang dia buat atas dunia dahulu. Amalan dia tu menyebabkan di tangisan-tangisan demikian kedengaran saat mana dia sudah menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menangis tu kerana apa dia? Tu bayang dalam hidup dia atas dunia dahulu macam mana keadaan pada diri dia. Ana pernah kan cerita di Perlis cerita ni. Hamba Allah tersebut rumah dia sebelah dengan kubur. Dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia tu, anak dia datang cerita pada anak ni. Anak dia cerita. Malam tu anak dia buat karaoke. Malam lepas pada ayah dia meninggal dunia tu, buat karaoke. Bila buat karaoke, anak dia ni nampak arwah ayah dia bingkah bangun daripada kubur. Nampak tu arwah ayah dia tu bingkah bangun. Dia sebut, jangan. Dia tunjuk, jangan. Dia tanya, Ustaz, apa benda yang bangun tu, Ustaz? Dia kata, hantu maklimah balik ke rumah ke? Dia tanya soalan demikian. Anak kata, tu qarin dipanggil. Qarin maksudnya amalan ni lah. Amalan yang baik, yang soleh, yang akan menghalang. Ayah dia ni bagus. Katanya ayah dia ni bersih masjid, jaga masjid dan sentiasa bersedekah di jalan Allah. Maknanya, bila anak ni sendiri, bila ayah ni meninggal dunia, anak ni buat benda yang tak baik. Allahu Akbar. Sebab tu dalam rumah tangga kita ni, jaga-jagalah. Jangan kita ni, rumah tangga kita ni riuh dengan televisyen. Tapi biar riuh dengan Quran. Dalam rumah tangga kita ni, kita orang tanya, kenapa pasang televisyen? Orang tak ada, tapi televisyen terbuka. Dia kata, nak suruh riuh, Ustaz. Dia sebut, nak suruh riuh. Jangan begitu. Kalau orang tak ada nak suruh riuh, pasang Quran. Bila kita pasang Quran, bila kita meninggal dunia nanti, amalan ni akan teruskan dalam hidup. Kedengaran amalan-amalan yang baik. Kerana apa dia? Qarin kita ni, amal ibadah kita ni, begitulah yang kita buat atas dunia. Jaga pada diri kita demikian. Abu Al-Farj bin Al-Jauzi meriwayatkan dalam Rawdatul Mushtaq wa At-Tariq ila Al-Malik Al-Khaliq bahawa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat akan datang taubat dalam satu bentuk yang baik dan bau yang harum. Yang kita taubat ini sendiri. Tiap hari kan. Berapa kali sehari taubat? 70 kali sehari. Jangan terhenti taubat. Di akhirat nanti datang ni taubat dalam bentuk wangi. Sewangi mana? Seikhlas mana dalam taubat kita. Kalau kita kata wangi tu wangi macam mana, Ustaz? Semakin kita ikhlas, semakin wangilah dia. Semakin semerbaklah bauannya. Dia akan jadi demikian. Seikhlas itulah. Tidak akan menghidu baunya dan melihat bentuk kecuali orang mukmin. Orang mukmin dia nampak je. Di akhirat nanti Rasulullah cerita demikian. Taubat tu datang. Dia akan mendapat bau yang harum dan kesenangan. Ialah orang kafir tak pernah taubat. Dia nak taubat pun tak diterima di sisi Allah kerana kekafiran itu. Kekufuran dia tadi. Orang mukmin hidup dia dalam keadaan sentiasa minta ampun. Minta ampun. Itu beza. Orang kafir, dia nak minta ampun, dia pergi minta sijil pengampunan. Sijil senang je dia. Dia buat dosa-dosa banyak. Dia bunuh orang, dia buat benda-benda macam gaya. Dia pergi berjumpa, dia mengadu. Dia cerita je. Yang dosa dia sebut. Lepas tu, Pedri dia sebut, saya ampunkanlah kamu. Padahal, Pedri itu sendiri pun pendosa juga dia panggil. Yang nak menipu kepada orang dia ni sendiri. Dia pun pendosa juga. Hidup dia, yang boleh mengampunkan dosa kita ialah Allah. Di akhirat nanti bila kita pergi menghadap depan Allah, bau wangi ni datang daripada mana? Datang daripada kita minta ampun di atas dunia ni. Taubat kita ni hanya khusus orang mukmin yang bau. Orang yang tidak mukmin tak bau. Kenapa tak bau? Karenanya dia tak pernah taubat. Tak pernah minta ampun pada Allah. Orang kafir dan orang yang sentiasa melakukan kemaksiatan berkata,
Orang kafir dia akan sebut apa dia? Mengapa dengan kami? Mengapa kami tidak memperolehi apa yang kamu semua perolehi dan kami tidak melihat apa yang kamu semua lihat? Orang kafir ni sibuk tanya, kenapa tak nampak? Kenapa kamu tak nampak? Kenapa kamu nampak? Kan orang mukmin sibuk bergembira. Waktu mana saat begitu tu, di padang mahsyar tu, suka. Orang kafir tanya, kamu suka kenapa? Benda apa yang kamu berlaku? Katanya orang mukmin, kami bang wangi, kami nampak amalan-amalan kami nampak tempat kami dalam syurga. Orang kafir pun sibuk. Tanya, kenapa kami tak nampak? Kenapa kami tak bang macam kamu bang? Mereka sibuk tanya demikian. Taubat menjawab, selama hidup di dunia, kamu semua tidak mahukan aku. Sepanjang kamu hidup atas dunia, kamu tak peduli aku. Kamu tak peduli aku. Jika dahulu kamu semua menemui aku pada hari ini, maka kamu semua pasti memperolehi aku di dunia dahulu. Kalau sekiranya kamu tahu beginilah ganjaran yang Allah bagi, nescaya kamu buat. Tapi iyalah, kita hidup atas dunia ni betul-betul dikuatkan kita dengan keyakinan, dengan ilmu. Islam diajar supaya kita ni belajar tiap-tiap minggu belajar. Tiap-tiap 3 hari sekali. Kenapa? Supaya tak longgar keyakinan kita. Kalau keyakinan kita ni longgar, dia jadi terlonggar. Bila kita tak mengejak, kita tidak mengemaskannya. Kita perlu kemas keyakinan kita. Kemas keyakinan dengan apa dia? Dengan belajar. Belajar. Kalau perhaniskan baru peringkat permulaan, hari ni baru datang kan. Hari ni baru kita dengar kuliah. Bingung je kita. Ustaz ni cerita benda apa ni? Di hari ni. Tapi kalau kita dah lama dah kan. Kita belajar ni lebih kurang belah tahun dah. Belajar ni sini. Dah belah tahun dah. Boleh agak dah. Kita boleh tahu dah. Ustaz ni sebut bab ni. Lagi kita dengar tu. Oh, lagi benda ni rupa-rupanya. Lagi kita dengar, lagi kejap keyakinan kita. Kenapa dia? Kerana Islam dia nak suruh kita berterusan mengukuhkan keyakinan sehingga kita berbuat dengan amalan-amalan itu. Kerana hidup atas dunia ni, orang banyak guna logik. Orang guna logik. Kalau kita derma, logiknya apa? Habis duit kan? Tapi orang Islam tak. Orang Islam dia anggap, walaupun kita bagi, tapi di sana kita dapat balik. Ini beza di antara orang yang guna logik dengan orang yang hidup berkeyakinan dengan Allah. Ramai orang kita ni, dia akan sibuk tanya, kalau kita semayang, kita dapat apa? Kalau kita nanti kurang produktiviti kita. Kalau kita bangun tahajud malam, kita nampak apa? Tapi orang mukmin tak. Orang mukmin dia buat je, bangun tahajud malam. Kenapa dia? Aku yakin di akhirat nanti aku akan menjumpa balik. Aku yakin, kejap lagi bila masuk dalam kubur nanti, aku akan jumpa balik. Tak payah sampai di akhirat lah. Masuk kubur tu nampak terus. Allah bagi ganjaran, nampak. Keyakinan ini mesti dikuatkan setiap masa dalam hidup. Kalau tidak, kita ni dirempuh dengan dunia je. Kawan kita ni bertembung kan? Bertembung. Kita nak pergi dengar kuliah Ustaz Ahmad Dasuki ke? Ataupun kawan kita kata, hari ni ada sale lah. Ada jualan murah-murah. Sekejap je. Di antara pukul 10 hingga pukul 12 tengah hari. Misal contohnya. Agak-agak kita nak pergi dengar kuliah ke nak pergi kat sana. Bertembung. Oh, sekarang boleh sebut lah. Sekarang boleh sebut lah sebab kita duduk kat sini lah. Tapi waktu tu kita dengar pula tawaran hebat. Allah payahnya dapat ni. Nak sebutnya tawaran sebegini. Kain elok. Orang dia panggil. Datang daripada Itali misal contohnya. Kain yang datang ni. Kita pula memang lama dah mengidamkan kain Itali ni. Kain Itali dengan ganjaran pahala Allah. Mana nak? Ni boleh sebut ni pahala ni. Nak sebut. Boleh sebutlah pada kita sekarang. Tapi waktu mana kita bertembung gitu, ramai orang kalah. Tak mudah. Sama juga dengan tidur dengan bangun. Tidur malam tu, kita memang niat nak bangun tahajud. Nak tidur tu niat nak bangun tahajud. Tapi tidur lewat hari tu. Tidur pula pukul 12.30, orang baru balik. Datang beraya. Pinggan pun tak sempat basuh lagi kita.
Tidur ni kerana kepenatan sungguh lah. Tapi niat nak bangun. Sampai saat pukul 3 pagi tu bunyi jam. Jam. Kita baru 2:30. Pukul kita rasa 11, pukul 1 baru kita dengar. Pukul 3 dengar. Dengan jam. Waktu tu bertembung. Betulan pula dengar pula jam dengan air hujan turun. Saat mana kitanya, Allah, sejuk pula untuk badan kita. Bertembung sungguh saat tersebut. Pertembungan ini, waktu tersebut kita boleh bangun juga dengan apa? Kekuatan ilmu. Aku kena bangun. Boleh jadi besok aku jumpa malaikat maut. Dia akan sebut, kalau aku tak bangun aku jumpa malaikat maut, menyesal tak sudah aku. Dia sebut demikian. Tapi ada orang, alah, lusa lah bangun. Nak sebutnya. Dia jadi, waktu tu, dunia ni begitu, dunia ni. Tak mudah nak kita nak tolak. Tak mudah kita nak lalui. Saat mana bertembung di antara dunia dengan kehendak akhirat. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan demikian. Sebab tu kita kena ada kekuatan lah pada diri kita. Dalam istilah agama dipanggil himmah. Himmah ni maknanya kemahuan yang tinggi. Dalam jiwa kita ni, aku nak. Himmah dia panggil. Himmatur rijal. Ini dipanggil sampai satu peringkat. Dalam jiwa kita ni kena sentiasa hidup himmah ini. Himmah ini rasa nak. Kekuatan pada diri kita. Aku tak boleh. Aku tengok dah. Ramai dah orang meninggal dunia. Dia tak bawa amal. Dia tak bawa harta benda dia. Dia bawa amalan dia je. Himmah ni lah yang menyebabkan kita boleh buat benda yang demikian. Tak mudah dia panggil. Kita nak datang tadi pun kan, ada kekuatan dia. Kalau kita datang, ustaz tak datang juga kamu. Kita yang demikian. Buatnya kita datang, ustaz tak datang, penat kita bawa kitab. Anak sebutnya pada diri kita, dia jadi demikian dalam hidup kita. Bertembung dalam diri kita. Tapi orang yang kuat dia lawan juga datang. Ini kekuatan yang mesti ada pada diri kita. Disebut lagi, kemudian mengapa kamu dapat, kami tak dapat? Taubat menjawab, selama hidup di dunia kamu semua tidak melakukan. Jika dahulu kamu semua menemui aku pada hari ini, maka kamu pasti akan memperolehi aku. Berkata, lalu disebut lagi, mereka berkata, hari ini kami bertaubat. Orang kafir kata, hari ini aku taubat. Disebut. Kemudian, maka menyerulah penyeru daripada bawah arash. Dengar ni, bawah arash Allah ni, para malaikat sebut apa dia? Amat tidak mungkin. Bohong je. Kala, sekali-kali tidak mungkin. Ni orang kafir. Saya nak sebutkan, ni orang kafir ditaubat di hari akhirat. Orang yang confused, maksudnya orang yang teragak-agak, dipanggil orang munafik. Orang munafik ditaubat bila? Bila ruh sampai di halqum. Ruh sampai di halqum baru dia percaya. Tu sifat munafik. Orang munafik ni bila kena tarik roh dia tu, tarik ujung kaki, tarik tu, dia teragak-agak lagi. Mati ke benda ni? Keadaan apa yang berlaku ni? Ni na'udzubillah min dzalik. Jemaah jangan terlibat yang ni. Jangan terjadi. Kerana bila tarik di hujung kaki tu, sakit ni, habis tubuh badan. Tubuh badan ni rasa ngilu yang amat sangat. Kemudian ngilu tu sampai peringkat gigi sakit, telinga sakit, habis sakit. Sakit tu sampai hitam mata menjadi putih. Saat sakarat dipanggil. Bila begitu, syaitan pula pujuk. Kau jangan taubat lagi. Relax bro, relax katanya. Syaitan sebut, dia pujuk ni. Ni benda biasa je, normal je. Orang sakit macam ni lah. Kamu jangan taubat lagi. Satu, ramai di kalangan kita dia tak taubat di hujung kaki. Padahal kalau di hujung kaki tu, dia nak taubat, dia boleh taubat lagi. Allah terima lagi taubat. Tarik sampai ke lutut. Bila tarik sampai ke lutut, nak sebutnya, masuk kumpulan kedua tu rasa. Malaikat masuk tu, bunyi ni, badan ni, putus urat-urat ni, rasa saat mana sakarat tu, sampai mengetak bibir lah. Imam Ghazali kata, mengetak bibir. Lidah ni mengisuk masuk ke dalam. Kemudian, nak sebut sakit tak boleh nak sebut. Nak sebut, tapi oleh kerana sakit sangat, tak keluar kalimah nak sebut sakit. Kita kan, kalau ada orang picit jari kita, sakit kita sebut.
Kita ni kalau orang tarik rambut kita sikit, sakit kita. Terkeluar dengan sendiri mulut kita sakit. Tapi waktu mana sakit sakarat ni, Imam Ghazali kata, tarik daripada lutut tu, naik sampai ke pusat tu, naik sampai ke pusat tu, dalam keadaan tu sakit tu, bunyi nafas dia. Bunyi. Sah kedengaran. Ni orang munafik. Munafik. Kemudian munafik dan orang buat zalim pada diri sendiri. Sampai di pusat tu, teragak-agak. Turun je ke bawah. Roh ni turun kan ke bawah. Bila turun tu, syaitan sebut, kan aku kata, dah tak mati lagi. Relax lah, relax. Ni tengok turun semula kan. Turun semula. Oh, kita kata betul jugalah. Tak mati lagi lah. Kita rasa, turun tu. Sampai bawah kemaluan tu, bawah sikit kemaluan kita, tiba-tiba masuk kemudian 3 tu, zup, tarik. Zup tu naik terus, sampai di halkum. Sampai di halkum tu, Allah cerita terus. Mulut-mulut manusia ni, yang jenis munafik ni, yang jenis zalim ni, buat khianat pada orang lain, macam-macam gaya hidup di atas dunia ni, zup, sampai di halkum tu, bawa puasa, Allah mati dia sebut. Allah mati tu, mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang aku taubat ya Allah dia sebut. Aku taubat dah sekarang. Sekarang aku taubat ya Allah dia sebut. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup, yang buat benda yang buruk. Tidak dianggap taubat. Sekarang baru kamu nak taubat. Hatta iza balagatit taraqi. Sehingga roh kamu ditarik sampai di halkum. Wa qila man raq. Siapa yang boleh pulangkan balik roh kamu sekarang? Malaikat tanya, turun balik. Turun sekarang. Wa qila man raq. Wa zanna annahu al-firaq. Perasan dah, tidak aku, habis dah aku. Habis dah. Perjalanan hidup berakhir. Ni orang munafik. Orang munafik. Orang kafir, dia taubat bila? Taubat di akhirat. Orang taubat, orang kafir ni, dia tak tahu benda. Benda apa berlaku ni? Naik ni. Naik ni. Tak pernah dirasakan perjalanan hidup sebegini. Dalam hidup dia tak pernah dengar. Kuliah-kuliah tak pernah dengar. Orang kafir. Naik, rentak. Bila celik mata dia, di akhirat. Dalam kubur kena azab, bangun di padang mahsyar tu, tengok orang mukmin lain, mula sibuk tanya, ni macam mana ni? Macam mana ni? Dia kan macam kita kan, kita pergi, kadang-kadang pergi tempat-tempat keramaian, ramai gitu. Orang meniaga misal contoh. Kita pun beli makanan. Tengah-tengah kita beli makanan, sedap makanan yang kita beli makanan. Orang datang cuit, beli kat mana ni? Katanya. Beli kat mana? Saya cari tak jumpa. Orang tertanya kan. Orang tanya kita, beli kat mana? Saya cari tak jumpa. Yang awak makan. Minta maaf ya, disebut ganggu. Sama juga di akhirat nanti. Sampai di akhirat, orang kafir ni, tengok. Kamu jadi macam cantik je. Macam mana kamu dapat? Dia tanya demikian. Macam mana kamu dapat yang ni? Kita pun jawab, aku taubat atas dunia dahulu. Aku buat amalan atas dunia dahulu. Katanya orang kafir, kalau buat sekarang, aku taubat sekarang. Taubat sekarang. Malaikat jawab terus, tak ada dah. Malaikat jawab demikian. Suatu kan, kalau kita tanya sahabat-sahabat kita yang baru masuk Islam, dia kata seronoknya masuk Islam. Tanyalah sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Dia kata apa dia? Dia masuk Islam, kemudian dia duduk dalam majlis ilmu macam kita. Kita tanya dia, macam mana? Dia kata, nikmat yang tak boleh nak sebut, Ustaz. Dia sebut. Betapa bahagianya hidup saya. Selamat. Allah selamatkan saya. Dia sebut. Ramai orang yang baru masuk Islam, dia akan rasa, kenapalah orang Islam ni tak cerita awal-awal betapa nikmatnya Islam ini pada kami. Kenapalah sekarang baru kami tahu nikmat ini. Ni ada yang demikian. Yang tak dapat tu, tertutup begitu. Tertutup tu, atas mereka sampai baru mati mereka. Kadang-kadang ada orang kafir ni, sikap dia, kita tengok tingkah laku dia tu, baik je dia. Kadang-kadang kita kesian pada dia. Dia ni, kalau masuk Islam lah bagusnya dia. Kita sebut demikian. Tapi oleh kerana Allah tak bagi yang disebut dengan Islam untuk dia, hidayah tadi dalam diri kita ni. Nak sebutnya, bila begitu, tolonglah sampaikan. Sebab tu Rasulullah sebut, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah
pada mereka itu daripada aku. Walaupun satu ayat kamu bagi tahu. Waktu orang kafir ni di Malaysia kita ni kita sebut. Kita buka peluang untuk mengenali Islam. Kamu dah datang dah di bumi Malaysia. Kamu dah kenal dah bumi Malaysia. Kamu jangan tengok pada orang Islam, kamu tengok pada ajaran Islam. Bila kamu tengok pada orang Islam, yalah orang Islam ni pun sedang berusaha juga. Sedang berusaha juga untuk nak dapatkan syurga Allah. Ada yang berjaya, ada yang terlentang, tak berjaya. Tapi kamu tengok ajaran Islam itu kan indah. Supaya apa dia? Sama-sama kita selamat di akhirat Allah SWT nanti. Itu cara demikian. Kemudian disebut, amat tidak mungkin di bawah aras tersebut. Hari yang ditentukan telah pergi dan masa untuk bertaubat sudah berlalu. Dua je masa taubat berlalu. Bila? Bila roh kita sampai di halqum, berlalu saat taubat. Kemudian yang kedua bila? Bila matahari terbit sebelah barat dan tenggelam sebelah timur. Dua je masa. Disebut demikian. Masa taubat berakhir dalam hidup ini pada dua masa. Selagi mana tak sampai dua masa ni, lagi tu belum berakhir. Belum berakhir. Masa sebelum roh sampai di halqum, ataupun matahari tenggelam timbul sebelah barat, tenggelam sebelah timur. Maka berakhirlah saat taubat ini. Lalu kita diajar supaya setiap hari amalan yang kena buat, taubat setiap hari. Mulut kita ni sebut Astaghfirullahalazim. Mulut kita ni sebut Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mulut kita ni sebut Allahummaghfirli. Ya Allah, tolong ampun dosa aku ya Allah. Taubat ni tak semesti kena bersila, kena sembahyang sunat 2 rakaat. Tak semesti. Taubat ni memadai dengan kita buat 3 perkara je. Dalam kita taubat. Apa dia? Yang pertama menyesal di atas perbuatan yang kita buat dahulu. Menyesal, ya Allah aku menyesalnya ya Allah. Yang kedua, kita buang segala punca maksiat. Ni cara taubat kan. Kita buang. Dulu kita jadi maksiat ni punca apa? Kerana pakai pakaian ni lah. Kita buat maksiat ni kan. Ambil je pakaian tu, bakar pakaian tersebut. Senang cerita ni. Rugi ustaz, pakaian tu mahal. Kita sebut demikian. Biar rugilah untuk dunia, untung untuk akhirat. Kita jawab demikian. Kita kan, punca kita buat maksiat apa dia? Punca an yuqli'a anil maksiyah. Kita buat maksiat ni, punca apa dia? Kita buat balik maksiat. Kerana kita tengok gambar-gambar lama. Gambar-gambar lama kita ni kan, membangkitkan kenangan lalu, dia panggil. Mengingatkan balik cerita-cerita lama kita. Nostalgia dalam hidup. Macam pernah lalui je dia panggil kan. Nak sebutnya, dalam hidup kita ni, ambil je gambar tersebut, bakar gambar tersebut. Habis ustaz, nostalgia. Biar habislah dosa itu. Jangan kita disimpan lagi. Jangan simpan. Kalau simpan, selagi mana kita simpan, dia akan mengingatkan balik. Tiap kali mana kita ingat, selagi itu dia akan hidup balik. Dosa tersebut. An yuqri'anil maksiyah. Kemudian yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Berazam tak nak ulang lagi sampai bila-bila perbuatan itu. Ini tanda orang yang taubat. Taubat ni orang tanya, perlu sembahyang sunat ke ustaz? Tak perlu. Buat 3 benda ni. Kalau kita buat sembahyang sunat, boleh pun, tak ada masalah. Sembahyang sunat taubatun nasuha. Tapi kalau tak buat yang sembahyang sunat, tak apa. Nak suruh kita ni sentiasa kembali pada Allah. Menyesal, kemudian membuang, kemudian berazam. Berazam, 3 benda ni. Aku sekali-kali akan tak pandang lagi cerita lama dalam hidup aku. Tak ada dah. Yang lalu tu dalam hidup aku cukup. Aku dah taubat pada Allah. Tak ada dah pada diri kita nak ingat, nak sebut, nak ulang, nak yang lalu tu tak ada pada diri kita. Tu cara dalam hidup kita demikian. Kemudian yang keempat, tambah satu lagi kalau dosa kita dengan manusia. Apa dia? Memulangkan kembali hak yang pernah kita ambil sebelum daripada ini. Ulangkan. Kita kan pernah terambil tanah adik-beradik kita. Kena ingat betul-betul ni, jangan ambil. Ada di kalangan kita kan, bila nak meninggal dunia je mak dia pun nak tukar nama pada abang yang sulung. Abang sulung ni, dia pesan dah,
nanti mak meninggal dunia, kamu bagi-bagi tanah ni pada adik-adik. Jangan kamu ambil tanah ni. Jangan kamu guna untuk diri kamu. Jangan kamu guna untuk keluarga. Misal contohnya, mak dah bagi tahu dah. Mak meninggal, abang pun terus bagi tahu pada adik-adik. Tak ada. Mak bagi pada abang. Mak bagi pada abang. Abang pun, adik-beradik yang lain berkata, lah. Nama dah tukar dah. Bagi dah pada abang. Abang kata, mak dah tukar dah nama pada abang. Kami, adik-beradik tanya, kami, tak ada dah. Tak ada. Mak tak bagi pun. Mak bagi pada abang kerana abang jaga mak. Kerana abang yang dia jaga. Nak sebutnya demikian. Adik-beradik pun diam, tak kata apa. Diam lah. Lepas tu, abang ni meninggal dunia. Diguna oleh adik-beradik. Anak-anak dia pula. Dosa tu bertindan. Sampai bila? Sampai pulangkan balik lah. Selagi mana tak pulangkan balik, selagi itulah dosa. Turunkan anak cucu. Sebab tu barang orang jangan ambil. Jangan ambil barang orang. Barang adik-beradik kita kan. Adik-beradik sendiri pun kita ambil. Jahat betul lah kita. Nak sebutnya, padahal adik-beradik je. Bukannya orang lain, adik kita. Adik pula adik perempuan. Misal contohnya. Adik perempuan pula, tak apalah, tak nak berkelahi lah dengan abang. Adik perempuan ni, tak apa je lah, dah dia nak ambil je lah. Allah, tapi nak sebutnya, sayangnya tanah tu. Maknya, takkanlah mak bagi pada abang seorang. Dia jadi demikian. Ni khianat dia panggil. Pulangkan balik, abang. Pulangkan balik. Jangan simpan. Kita sebelah isteri ni pula, jangan racun pula suami. Jangan bagi bang, jangan bagi. Meracun suami. Memang mak bagi pada abang kan, nama tu abang kan. Saya lawyer bang, saya lawyer. Dia sebut. Dia pula lawyer. Suami dia kata, iyalah, katanya suami. Bila masuk dalam kubur, suami masuk dalam kubur, tersombak tu tanah-tanah dalam mulut tu. Tak boleh nak dibayang. Bangun di akhirat, dibelik tu, ditengkuk ni, 7 petala bumi. Heret tanah. Tak ada manfaat langsung. Allahu Akbar. Orang kita ni begitu, boleh. Ada di kalangan kita saat demikian. Bukan orang USJ lah. Ni orang selatan Thailand. Marah orang selatan Thailand. Nak gambarkan pada kitanya berebutnya harta ni. Bila mati tak bawa pun. Orang kita ni pelik kadang-kadang. Kalau kita fikir seorang-seorang, beli barang tu, beli barang. Beli penuh barang. Nak masuk rumah pun tak boleh. Menyengik. Nak sebutnya barang. Bila mati, tak bawa pun barang tersebut. Menyesal je. Ana pergi ke istana. Ada sebuah istana yang Ana pergi. Ana tengok barang-barang baru-baru lagi. Cantik-cantik lagi. Ana tanya siapa ni? Ni yang Allah yarham tu lah, Ustaz. Katanya di kalangan keluarga ni sebut. Allah yarham tu. Tak sempat pakai ke? Tak, Ustaz. Semua barang baru beli, kita dapat dulu dia tu. Kita beli dulu. Kemudian letak je. Habis tu, yang tuan dalam tanah dah. Harga ni bernilai semua ni. Dengan tali pinggang, dengan jam, dengan barang-barang yang berjenama ni. Semua ada ni. Bukan RM1, RM2. Beribu-ribu harga tersebut. Apa benda yang dapat? Yang kamu rasa banyak. Kamu bila kamu mati, kamu kena jawab barang-barang ni. Dalam kubur tersebut, tak ada manfaat langsung pada kita. Maknanya, tolong juallah handbag-handbag yang ada. Nak sebutnya demikian. nak gambarkan, tak usah banyaklah handbag kita tu. Sikit pun. Handbag Ajinomoto je Ustaz dia sebut. Bukannya jenama lain pun tersebut. Jika kamu semua datang kepada aku di dunia, maka perkara itu tidak akan bermanfaat. Disebut malaikat yang bawah aras tu kata, jika kamu semua datang pada aku di dunia, maka perkara itu tidak akan bermanfaat. Maksudnya, sekarang tentu kamu akan dapat manfaat. Tapi dulu kamu tak lakukan, taubat kamu semua tidak akan diterima dan tidak akan ada rahmat untuk kamu semua. Bila kamu menghadap depan Allah, dah sampai di akhirat dah. Sampai di padang mahsyar dah. Baru kamu nak taubat.
dah terlewat dah bro. Senang kata. Dah terlambat dah. Dah sampai di akhirat dah. Perjalanan dah kita ni 5 alam yang kita kena lalui. Kan? Anak pernah cerita pada jemaah. Alam pertama, alam kandungan ibu. Alam sekarang ni, alam fana. Alam yang hancur. Ni alam yang kedua baru. Depan kita ni 3 lagi alam yang kita kenal. 3 lagi. Alam barzah. Kemudian alam mahsyar. Kemudian alam syurga. Sampai pada alam, nak sampai ke alam syurga ni, 2 lagi. Masa yang nak sebutnya pada kita ni jauh jarak dia. Bukannya dekat. Jadi orang yang cerdik, sebab tu Rasulullah sebut, kalau kamu cerdik, mesti kamu berbekal untuk 2 alam depan. Kamu berbekal. Rasulullah sebut tu, Al-Kayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik di kalangan kamu, mesti hidup dia bekal je, simpan je bekalan. Orang ajak, jom kita membawang, tak nak lah. Tak nak lah kita sebut. Kenapa tak nak? Saya sedang siapkan bekalan untuk lepas pada saya mati. Alah, membawang sikit je, kata kawan. Kawan dia sebut, tak nak lah. Walaupun sikit saya tak nak. Misal contohnya, kenapa? Saya membekal untuk lepas pada mati saya. Orang, kadang-kadang kan kita kan, orang ajak kita, jomlah kita buat yang ni sikit untuk dunia kita dan sebagainya. Alah, saya tak berapa nak sangatlah. Kerana saya dah habis dah masa saya. Masa saya sekarang ni, mesti banyakkan bekalan. Bila? Dah habis. Dah habis usia 40 tahun. Sekarang usia berapa? Dah 50 tahun. Habis tu, bekalan saya mesti banyak untuk saya menghadap depan Allah. Sebanyak mungkin. Habis tu anak-anak, isteri kita, suami kita, ni semua saya tumpang sekejap. Ni tumpang je. Kita ni kan, sebab tu Islam larang, jangan hidup ni saling sayang menyayangi di antara satu sama lain. Kita ni bukan begitu. Cinta kita letak pada Allah. Sangkut pada Allah. Ada pun manusia, dengan manusia ni, kita hanya tumpang je sekejap. Tumpang je dengan suami kita. Tumpang je dengan isteri kita. Tumpang je dengan anak-anak kita. Keriuhan ini, kegembiraan ini sekejap je untuk dunia. Tapi yang sebenarnya, kita sedang berjalan untuk ke sana nanti. Bila kita nak pergi ke sana, kita tak bawa dah mereka ni. Tak ada dah. Yang ni kita, Allah jadikan perhiasan je. Zuyyina linnas. Aku hiaskan pada manusia. Benda yang ada atas dunia ni, rumah kita, kereta kita, segala benda, pakaian kita, makan minum kita, semuanya perhiasan sekejap. Tapi yang sebenarnya, yang sebetulnya apa dia? Dalam kubur. Tapi kamu, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kamu sibuk nak pentingkan dunia. Nak dunia. Pelikkan dengan kamu. Ini kan sampai Rasulullah sebut, pelik dengan orang yang macam ni. Hidup dia, fikir dunia untuk diri dia. Dia tak fikir tentang macam mana dia dalam kubur sekejap lagi. Dalam kehidupan ni. Ni biar kita jadi orang demikian lah. Orang yang nak bersiap bekalan dalam kubur, bersiap kita di padang mahsyar Allah. Para hadis kan biasa tengok kan orang meninggal dunia kan. Kita ni biasa tengok orang yang menghadap depan Allah kan. Kita tengok macam mana mereka. Ada kita tengok mereka bawa geran-geran tanah. Ada yang kita tengok ni mereka bawa dengan gelang-gelang barang-barang kemas. Waktu mana mereka masuk dalam kubur. Ada dah. Yang mereka bawa ialah amalan. Untuk menghadap depan Allah. Amalan ni lah mesti diperbanyakkan. Time kita bila amalan kita. Umur 40 tahun, siapkan pada diri kita. Banyakkan bekalan-bekalan. Untuk diri kita ni, kelam kabut kita. Yang ni tak siap lagi, yang ni tak siap lagi. Yang ni tak ada lagi, yang ni tak ada lagi ni. Sentiasa ada. Pada diri kita. Sampai bila? Kita kena berhenti bersiap ni. Sampai nafas kita mula ditarik, berhentilah bersiap. Lagi mana nafas tak ditarik, buatlah, banyakkan. Kita baca Quran, bersedekah. Kemudian dalam hidup kita ni, duduk majlis ilmu, cari amalan kita ni, biar banyak, bersungguh-sungguh. Untuk kita benar-benar mendapatkan syurga Allah SWT. Itu dipanggil demikian pada diri kita ni. Taubat kamu semua tidak diterima. Ketika itu taubat meninggalkan mereka. Dan malaikat rahmat menjauhi mereka. Disebut terus. Taubat pun tinggal. Kemudian malaikat rahmat pun jauh terus. Malaikat rahmat ni malaikat yang belah kasihan dipanggil. Rahmat kalau kita tanya. Rahmat ni apa Ustaz? Nama orang ke? Tak. Rahmat ni belah kasihan Allah.
Sepanjang kita hidup atas dunia ni, di antara benda yang kita kena dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah ni maksudnya apa dia? Dapat belas kasihan Allah. Allah tengok muka kita ni, kesian aku. Tengok dengan hamba Allah ni. Sebab tu, kena tariklah perhatian Allah. Belas kasihan Allah ni kan. Cuba tengok orang yang meminta tu kan. Orang yang peminta-peminta tu kan. Muka dia macam mana? Muka dia kesian je kita tengok. Muka dia tu. Kita dengan Allah ni kan, kita ni meminta. Jadi, tariklah perhatian Allah dengan kesian Allah pada kita. Buatlah macam-macam cara pun. Kelam kabut kita, pegang Quran. Letih-letih pun baca Quran. Letih-letih ni pun baca Quran. Suara dengar tak dengar dah. Suara tu, nak baca Quran. Kita ni, dalam keadaan macam mana pun, buat daripada diri kita. Bunyi jam tu, krim, jam loceng tu bangun. Golek kita. Nak masuk bilik air tu kan. Langgar tiang-tiang, gum, langgar. Nak sebutnya susahnya. Tertidur terbaring di depan pintu. Tak masuk lagi tanah tu. Mengalir air mata. Menangis teresak-esak, banyaknya dosa aku ya Allah. Susahnya nak masuk tandas ni. Nak sebutnya kita ni. Kesian dah Allah dengan kita. Kan? Mesti Allah kesian. Tapi jangan buat tiap-tiap malam. Nak sebutnya kitanya demikian. Mesti Allah tunjuk pada malaikat. Malaikat tengok hamba aku. Meriakan dia kan. Dia nak syurga aku. Kita pun angkat tangan. Ya Allah, hujung je sambil meniarak kan. Ya Allah, aku nak syurga kamu ya Allah. Menangis teresak-esak kita. Allah ampun dah, Allah ampun. Kerana di atas kesungguhan kita tadi. Maknanya demikian. Gambaran hidup kita ni kena tarik rahmat Allah. Sebab tu kita mengunjuk barang kan. Barang kadang-kadang makanan kita tarik, kita bagi pada jiran sebelah. Kita bagi jiran sebelah tak balas balik pun. Kadang-kadang habis dengan akopal kita, raib sekali dengan bekas-bekas tersebut. Tupperware kita kan, Tupperware baru je beli. Nah, dengan hilang dengan Tupperware dipanggil. Tapi bukan kita nak yang tu. Kita nak apa dia? Rahmat kamu ya Allah. Aku bagi pada jiran aku ya Allah. Aku nak biar kamu kesian pada aku ya Allah. Kamu ni rahmat. Ni nak panggil. Bila rahmat Allah turun pada kita, untunglah dalam hidup. Allah mula pandang kita. Tu dalam hidup kita ni, biar kita sampai saat demikian, di saat itu mulut kita akan taubat pada Allah. Ketika itu taubat meninggal dan menjauhi malaikat rahmat, menjauhi mereka. Kemudian menyerulah penyeru daripada bawah arasy, wahai utusan neraka, seretlah para musuh Allah yang maha perkasa ini. Heret dia humban ke dalam neraka tu. Na'udzubillah min dzalik. Kitanya ni sampai tajuk ni lah kita berhenti. Kemudian kita akan sambung orang yang diberi syafaat dengan tanda sujud dan wajah yang putih bercahaya di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. InsyaAllah sambung minggu akan datang nantilah. Tuan-tuan, kita sekali lagi masuk dalam di Selangor ni terutamanya, kita masuk dalam PKPB sekarang ini, di mana kita begitu mula dah sahabat-sahabat yang minta bantuan datang jumpa dengan saya dan sebagainya. Mulai daripada hari ini kita mula lancarkan kit dapur, barangan keperluan dapur di kalangan orang-orang yang susah, yang terkesan dengan PKPB ini, yang menjejaskan ribuan asnaf yang ada di kalangan kita ni. Dan ramai dah yang datang hantar mesej pada saya, Ustaz minta tolong, Ustaz minta tolong. Barang dapur je, kami nak barang dapur saja. Ni pun ada ni. Lalu saya bukalah sekarang ni untuk, kalau ada sahabat-sahabat yang ada kelebihan dan sebagainya, kalian boleh terus ke akaun Maybank ataupun akaun Bank Islam ataupun CIMB. Kemudian lepas pada itu terus ke talian WhatsApp. Maklumkan terus ke talian 013-617-1941. Tuan-tuan salin talian WhatsApp ini 013-617-1941. Sama ada kit dapur. Kita nak sebanyak RM60 kit dapur ni. Barang keperluan dapur tu RM60. Ataupun ada yang disebut, saya makanan ada dah Ustaz, tapi perlu pada hand sanitizer dan juga face mask, dan juga ada barang-barang keperluan kebersihan, pampers dan juga sebagainya. Kita buka sebanyak RM40. Ataupun kit jagaan bayi. Jagaan bayi ni
kita sediakan yang baru salin dan sebagainya, kita sediakan sebanyak RM50. Jemaah-jemaah yang ada kelapangan rezeki, bolehlah untuk terus kepada kita bantu pada mereka-mereka yang dalam keadaan yang kesusahan ini. Tolong war-warkan dan tolong share pamphlet yang akan disebarkan ini. Tuan-tuan bolehlah mulakan untuk kita menyumbang bagi orang yang ada kelebihan, bagi orang yang dalam keadaan sakit, kita tolong, kita sumbang, insya-Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita deritai. Kita susah, dengan kita sumbang itu Allah mudahkan jalan kesusahan yang kita lalui. Manakala kita dah senang, Allah tambahkan lagi kesenangan dalam hidup kita bila kita banyak menyumbang ini sendiri. Saya sedang mengumpulkan dana-dana ini untuk dalam tempoh 2-3 minggu yang kita lalui ini, banyak sangat dah masalah-masalah yang timbul, yang dah mula dah, masing-masing dah hantar mesej bagi tahu begitu begini dan sebagainya. Saya harap supaya tuan-tuan bolehlah sama-sama di kalangan kita memulakan untuk sumbangan untuk keperluan ini sendiri. Yang pada PKPB yang pertama dahulu, kita telah agih-agihkan sebanyak lebih kurang hampir, kita telah agihkan sebanyak lebih kurang 400,000. Rasanya tak silap ingatan sayanya begitu. InsyaAllah yang ni pun kita cadangkan untuk nak agih-agihkan lagi. Tuan-tuan bolehlah, tuan-tuan boleh dapatkan yang namakan dengan apa yang keperluan yang tuan-tuan rasa nak infak, tuan-tuan masuk, sama ada kit dapur, ataupun kita nak sediakan kit kebersihan, ataupun kit penjagaan bayi ini sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ringankan bebanan-bebanan di kalangan kita. Yang nak bagi boleh bagi, yang tak nak bagi jangan bersusah-susah untuk mencemuh setiap amalan-amalan yang baik yang dikerjakan di kalangan kita. Buat penat je kalian menulis, kadang-kadang ada yang tak nak bagi tapi sakit hati, tak nak bagi. Tak nak bagi tapi dia sakit hati dengan orang bagi. Maka lebih baiklah kalian untuk luruk dada kalian yang sakit hati itu, kalian duduk istighfar banyak-banyak. Mudah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman yang sedang berlaku di kalangan kita ini sendiri. Di samping tersebut, tuan-tuan, yang saya nak sebut juga bahawa kita dah mula buka kemasukan tahun baru ini, di mana tahun depan kita dah terima anak-anak untuk temu duga. InsyaAllah akan buat pada 31 Oktober. Sama ada nak masuk di Ma'had Tahfiz Al-Azhari Macang, Kelantan, ataupun tuan-tuan nak masuk di Ma'had Tahfiz An-Nabawi Shah Alam, ataupun nak masuk di Ma'had Tahfiz An-Nabawi Langkawi, Pulau Langkawi. Tempat ni tempat cantik. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada anak dan tuan-tuan boleh hantar anak-anak, ataupun kalau tuan-tuan ada anak yatim piatu yang dia nak menghafal Quran, tuan-tuan maklum pada kami. Kami nak tanggung mereka tersebut. Dan juga anak-anak orang susah. Misal contoh, ustaz, orang ni susah tapi dia nak menghafal, dia ada kelebihan dan sebagainya. Lalu tuan-tuan maklum pada kami sanggup untuk tanggung mereka tersebut. InsyaAllah. Mudah-mudahan demikian. Sama ada nak masuk di Ma'had Tahfiz An-Nabawi Jerantut pun kami buka peluang ini. Tuan-tuan boleh tengok di pamphlet yang ada tertera di skrin tersebut. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersamalah, insyaAllah. Di samping ada kitab bagaimana untuk kematian husnul khatimah dan juga persiapan menjelang kematian ini sendiri. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikanlah dalam kehidupan kita ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار